Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih, edisi Khamis 2 Jun 2022. Ayuh memeriahkan jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang berlangsung di Kompleks Sukan Negara Terengganu, Kuala Nerus Terengganu Darul Iman pada 2 hingga 4 Jun 2022 bermula seawal 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai program dan booth menarik menanti anda. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Di Facebook page rasmi Mydin berkongsi maklumat berita palsu mengenai laman sesawang yang telah tular di mana menggunakan nama dan logo Mydin adalah palsu. Laman sesawang palsu ini menawarkan hadiah dan untuk makluman sebarang pertandingan dan peraduan hanya dimaklumkan di media sosial rasmi Mydin Malaysia sahaja. Sebarang pertanyaan orang awam boleh menghubungi khidmat pelanggan Mydin di talian 1300 308786. Ciri baharu MySejahtera, notifikasi makluman kesihatan cacar monyet pengembara luar negara yang baru tiba dari negara yang dilaporkan mempunyai kes cacar monyet akan mendapat makluman kesihatan di aplikasi MySejahtera. Ayuh sama-sama rujuk infografik ini. Notifikasi ini akan muncul setiap hari untuk tempoh 21 hari sebagai peringatan untuk membuat pemantauan kesihatan kendiri dan ianya bermula dari hari ketibaan anda di Malaysia. Sekiranya bergejala, anda dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. Peringatan buat seluruh keluarga Malaysia, kemudahan cuti menjaga anak yang diisolasi atau memerlukan pengasingan bukan tiket untuk pergi bercuti atau melancong. Ia diberikan kepada pegawai di mana anaknya menghidap penyakit berjangkit dan memerlukan pengasingan. Ini termasuklah penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Gunakan tempoh ini untuk menjaga kesihatan dan kebersihan anak-anak, diri dan keluarga. Anda perlu tinggal di rumah seperti yang diarahkan hingga anak pulih sepenuhnya serta memanfaatkan tempoh ini untuk memberikan tumpuan penuh terhadap rawatan anak yang dijangkiti HFMD. Beralih pula di Facebook page rasmi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan berkongsi info tentang MyWP Kasih Asnaf Zero Hunger iaitu RM150 sebulan bagi penerima bantuan keuangan bulanan MyWP di Wilayah Persekutuan. Bagi senarai kedai dan pasaraya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, antara nama kedai dan pasaraya adalah Mydin Subang Jaya Hypermarket, Mydin Sinar Kota Emporium dan beberapa Mydin yang disenaraikan. Bagi kawasan Putrajaya adalah Mydin Putrajaya Bazar dan My Grocer. Manakala di Labuan adalah Emporium Labuan Shop, Labuan Supermarket, Mili Mewah Superstore dan beberapa kedai dan pasaraya yang tersenarai. Disertakan juga senarai barangan yang boleh ditebus iaitu kategori makanan ruji dan bijirin, perasa makanan dan rempah, buah-buahan dan sayur, kategori makanan ringan, kategori minuman, penyedap makanan, produk tenusu dan minyak, bahan mentah dan sejuk beku serta barangan bukan makanan. Anda boleh dapatkan maklumat lengkap mengenai MyWP Kasih Asnaf Zero Hunger ini di Facebook page rasmi atau laman sesawang rasmi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Awas panggilan dan SMS scam daripada individu yang menyamar sebagai pegawai agensi kerajaan. Pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC ingin menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga seperti berikut. Jangan panik apabila terima panggilan atau SMS dari nombor yang tidak dikenali. Putuskan panggilan dan abaikan SMS tersebut. Jangan sesekali mengikuti arahan pemanggil atau penghantar SMS. Jangan sesekali dedahkan maklumat peribadi anda. Cabar pemanggil dengan meminta mereka mengesahkan maklumat.
tulis butiran pemanggil bagi tujuan rekod sekiranya diperlukan. Laporkan panggilan dan SMS kepada pihak polis untuk tindakan dan kongsikan pengalaman anda kepada keluarga dan rakan-rakan sebagai usaha berwaspada agar mereka tidak menjadi mangsa panggilan dan SMS seperti ini. Sekiranya anda menjadi mangsa scam, dinasihatkan untuk segera melaporkan kepada pihak polis atau merujuk CCID Scam Response Center di talian 03 2610 1159 atau 03 2610 1599. Fasa pengemaskinian iaitu UPU Online, fasa pengemaskian UPU Online sesi akademik 2022-2023, calon yang telah membuat permohonan pada 4 Februari 2022 hingga 31 Mac 2022 boleh membuat pengemaskinian pada 1 Jun hingga 28 Jun 2022. Kemaskini pilihan program pengajian berdasarkan keputusan sebenar bagi lepasan SPM adalah 5 hari selepas keputusan SPM sebenar diumumkan. Manakala lepasan STPM atau setaraf adalah 22 hingga 26 Ogos 2022 kecuali diploma atau setaraf. Kenapa peniaga online perlu daftar dengan SSM? Kerana mematuhi akta-akta di bawah SSM. Sebagai bukti perniagaan yang sah, memudahkan pengguna membuat verifikasi maklumat perniagaan. Bantuan kerajaan dapat disalurkan untuk pembangunan perniagaan. Juga dapat mewujudkan keyakinan pengguna serta meningkatkan kredibiliti perniagaan. Ayuh layari laman sawang ini iaitu ezbiz.ssm.com.my untuk pendaftaran perniagaan yang mudah, cepat dan jimat. Menangani isu kekurangan jurubahasa isyarat profesional bertauliah menerusi iaitu Memorandum Persefahaman MOU antaranya pertubuhan bernama UKM, MFD dan Persatuan Jurubahasa Isyarat Malaysia MyAsli. Pelbagai program latihan khusus dianjurkan. Jurubahasa isyarat yang dihasilkan akan memiliki sijil yang diiktiraf UKM. Jurubahasa terlatih bernama juga akan menjadi sebahagian tenaga pengajar di UKM serta kira-kira 60 jurubahasa isyarat terlatih di bernama adalah ahli Persatuan MFD dan MyAsli. Kerjasama ini disifatkan sebagai laluan para graduan UKM, khususnya golongan OKU mendapat kerjaya di stesen penyiaran. Pastikan anda mendapatkan maklumat sudah semestinya di media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Manakala untuk memastikan sama ada berita yang anda terima benar atau tidak, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Saya. Kita teruskan saja dengan segmen semasa. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS mengagihkan RM200,000 bawah bantuan bencana kepada 141 mangsa ribut di Perlis. Bantuan disalurkan secara berfasa kepada semua penerima dengan setiap daripada mereka menerima bantuan antara RM400 hingga RM5,000. Ketua Pegawai Eksekutif MAIPS berkata jumlah bantuan berdasarkan kerosakan yang ditanggung setiap mangsa melibatkan bumbung yang diterbangkan angin atau struktur rumah. Penyampaian sumbangan disempurnakan Raja Muda Perlis merangkap tuanku yang dipertua MAIPS. Pihak JKM turut menyalurkan bantuan tambahan selain yang telah disalurkan MAIP sekiranya jumlah kerosakan melebihi had ditetapkan bagi setiap penerima. Tiada pemain Kelantan FC yang ditahan bagi membantu siasatan kes rogol seorang remaja berusia 18 tahun pada Ahad lepas. Pengurus operasi TRW Kelantan FC, Kusmaini Nur Rosli berkata, perkara itu disahkan selepas siasatan dalaman oleh pihak pengurusan tertinggi pasukan berhubung isu tersebut. Sebelum ini, media melaporkan suspek seorang pemain bola sepak Liga Tempatan berusia 28 tahun ditahan di Jalan Pantai Cahaya Bulan PCB
selepas mangsa yang berusia 18 tahun membuat laporan polis. Kelantan FC juga mengambil serius tomahan yang dilemparkan oleh pengguna media sosial terhadap pasukan itu. Berikutan kes tersebut, Kelantan FC telah mengenal pasti beberapa pemilik akaun yang menabur fitnah kepada pemain pasukan. Jika tidak pasti suatu berita, mohon jangan kongsi. Nanti tertangkap diri anda juga yang rugi. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA yakin Pulau Peranginan mampu menarik 1.1 juta pelancong pada 6 bulan pertama tahun ini. LADA optimis angka itu mampu dicapai selepas berjaya merekodkan ketibaan sehingga 890,000 pelancong dalam dan luar negara setakat Mei lalu. Ketua Pegawai Eksekutifnya berkata sasaran tersebut realistik dengan penganjuran 22 acara berkonsepkan Geopark sepanjang Jun bersempena dengan 15 tahun Langkawi mendapat pengiktirafan itu oleh UNESCO. Mengukuhkan lagi sasaran 2.5 juta pelancong sepanjang tahun itu, LADA turut mengadakan kempen promosi di beberapa buah negara. Sebanyak 11,793 kes demam denggi dilaporkan di Selangor sehingga 28 Mei lepas. Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Syahari berkata, daripada jumlah itu berlaku peningkatan kes sebanyak 87.2% melibatkan 5,492 kes berbanding minggu epid ME sama tahun lepas. Pada ME 21, sejumlah 866 kes denggi telah dilaporkan di Selangor, iaitu penurunan sebanyak 5.9% berbanding 920 kes pada minggu sebelumnya. Beliau berkata, 5 daerah utama yang mencatatkan kes demam denggi tertinggi adalah Petaling 4,436 kes, Kelang 2,729 kes, Hulu Langat 2,435, Gombak 1,188 dan Sepang 334. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob memberi jaminan tidak akan melewatkan sedikit pun masa untuk mengadakan pilihan raya umum PRU ke-15 jika Barisan Nasional BN sudah bersiap siaga. Perkara berkaitan pilihan raya akan dibincangkan bersama 5 pimpinan tertinggi UMNO. Yang Amat Berhormat selaku Naib Presiden UMNO memaklumkan beliau bersetuju untuk berbincang dengan pemimpin Barisan Nasional terlebih dahulu dalam menentukan tarikh PRU ke-15. Bahagian Operasi Teknologi Maklumat Tabung Haji TH menjadi entiti penting dalam memastikan perjalanan musim haji kali ini berjalan dengan lancar. 4 perkhidmatan TH ditambah baik dan digitalisasi sesuai dengan peredaran semasa bagi memantapkan lagi operasi musim haji untuk kali ini. Beberapa aplikasi baru diwujudkan bagi kesenangan kelancaran jemaah haji dan petugas. Khusus buat 14,306 jemaah haji terpilih di mana semuanya boleh dilakukan hanya di hujung jari. Ia akan membantu pergerakan jemaah, soal jawab agama, bimbingan dan bantuan, penyelesaian masalah sehinggalah hal ehwal kebajikan jemaah. Aplikasi itu direka dengan lebih mesra pengguna segenap lapisan usia, bertujuan memastikan ibadah jemaah haji dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berita baik buat semua, Universiti Utara Malaysia UUM tersenarai 148 universiti terbaik di Asia dalam Times Higher Education THE Asia University Ranking 2022 yang diumumkan semalam. Naib Chancellor Profesor Dr. Haim Hilman berkata, tahun lalu UUM dalam ranking Asia berada di kedudukan ke-155, manakala pada 2020 berada di kedudukan 251. Beliau yakin pengumuman itu mengembirakan semua warga universiti berkenaan. Setiap kejayaan yang dicapai mendapat sokongan padu daripada Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Katanya, sebagai satu pasukan, UUM akan bersama-sama mengangkat agenda pendidikan tinggi negara sekaligus merealisasikan hasrat untuk menjadi universiti terbaik di Asia dan dunia kelak.
Jangan jual telur penyu mulai 1 Jun 2022. Kenapa masih ada ramai yang berdegil? Antara pindaan enakmen adalah penguatkuasaan pengharaman jualan semua spesies penyu. Individu dilarang memiliki penyu kecuali tujuan yang dibenarkan. Kadar denda kesalahan kacau ganggu atau membunuh penyu dinaikkan antara RM50,000 hingga RM250,000 berbanding RM3,000 sebelum ini. Jadi perlu diingatkan, daripada sebelum ini denda RM3,000, RM3,000 tidak jalan, kita naikkan terus. Jadi kepada anda berhati-hati, iaitu dinaikkan antara RM50,000 hingga RM250,000. Banyak lagi telur yang anda boleh nikmati, jadi jangan kacau telur penyu. Baik, pastikan saya berehat seketika. Kita akan kembali bersama dengan segmen yang terakhir, segmen notifikasi. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih untuk segmen yang terakhir. Di minit-minit yang terakhir sudah semestinya segmen notifikasi di mana kami akan war-warkan kepada anda hebahan yang perlu anda ikuti. Ayo kita mulakan dengan rancangan setiap hari Khamis di malam Jumaat. Apakah ia? Inilah dia Forum Perdana Ehwal Islam dengan tajuk yang dibincangkan Rezeki Seluas Lautan bersama panel-panel jemputan. Pada malam ini Khamis 9 malam, dataran Tanjung Balau, Bandar Penawar, Johor. Tidak perlu pergi ke Johor, anda boleh saksikan secara langsungnya di saluran TV1. Juga media sosial rasmi yang lain seperti di Facebook dan juga YouTube. Untuk mudah, muat turun saja RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Kita teruskan pula dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia mengenai taklimat perumahan 2 Jun 2022 Khamis, iaitu pada hari ini 6 hingga 6.30 petang, sebentar saja lagi, berada di pentas mini Kompleks Sukan Negara Terengganu, Kuala Darus Terengganu Darul Iman. Jadi ayuh pada anda yang berdekatan dan warga Terengganu, ayuh sama-sama sertai panduan pembelian rumah 6.30 hingga 7 petang. Ada 2 sesi, 6 hingga 6.30 petang dan juga 6.30 petang hingga 7 petang. Dan seterusnya akan bawakan kepada anda kad pengenalan. Apakah ia Kompleks Sukan Negeri Terengganu, Gong Badak Terengganu. Kad pengenalan, permohonan kad pengenalan kali pertama dan kanak-kanak 12 tahun, permohonan ganti kad pengenalan, permohonan kad pengenalan bagi warga emas dan OKU, permohonan gantian tukar alamat, CJ kelahiran atau kematian, urusan pendaftaran baru kelahiran dan cabutan daftar kelahiran, urusan pendaftaran kematian dan cabutan daftar kematian. Juga tersedia khidmat nasihat yang boleh anda sertai. Jangan lupa untuk sertainya pada 9 pagi hingga 6 petang daripada 2 Jun 2022 hingga 4 Jun 2022. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2022, International Book Fair, #Malaysia Membaca. Rajin-rajin membaca kerana apa? Membaca jambatan ilmu. Dan dengan membaca saja anda dapat mengimajinasikan tempat-tempat yang anda ingin pergi. Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, WTC KL, 3 hingga 12 Jun 2022. Masih panjang lagi masa, ada banyak lagi hari yang anda boleh sertai. Dan juga 10 pagi hingga 10 malam. Selangor Negeri Tamu kali ke-39. Ayo sama-sama anda boleh layari laman sesawang www.klibf.my ataupun scan saja QR kod yang tertera. Ini pula kami bawakan kepada anda masih lagi berkaitan dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Perlu kita war-warkan kepada anda semua. Forum Indeks Daya Huni Malaysia, AIDAM, bersama tamu-tamu, barisan tetamu yang hebat-hebat buat anda semua. 3 Jun 2022, Jumaat 11 pagi hingga 12 tengah hari yang akan dilangsungkan di pentas utama Kompleks Sukan Negeri Terengganu, Kuala Darus Terengganu Darul Iman. Bersama dengan Town Planner Muhammad Zainuddin bin Jumaat, Pegawai Perancang Bandar dan Desa Plan Malaysia
yang berusaha Town Planner Dr. Alias bin Ramli, iaitu Ketua Pengarah Pelan Malaysia, dan juga Puan Fauziah binti Abdul Jalil, Pegawai Perancang Bandar dan Desa Pelan Malaysia. Ayo sama-sama kita mengamarahkan acara ini, iaitu Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Seperti yang kami sentiasa war-warkan, pelbagai program yang telah tersedia. Ini pula adalah Riuh Bah. Riuh Bah, ayo sama-sama bersama Hotlink Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah CSICC. 3 Jun 9 pagi hingga 10 malam, 4 Jun 9 pagi hingga 10 malam, 5 Jun 9 pagi hingga 6 petang. Dan ini pula kita bawakan kepada anda, jom bertemu Faizal Ismail. Faizal Ismail, suaranya sungguh mahal. Di booth Yayasan Wakaf Malaysia sempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Terengganu. Ya, sesi pertama 3 Jun 2022, 3 petang hingga 5 petang, dan 4 Jun iaitu pada hari Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan saya sampai di sini saja. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. InsyaAllah hari esok kita akan berjumpa lagi pada pukul 3.30 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.